insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Jutaan terima kasih kepada seluruh pentadbir masjid, juga pemimpin masyarakat, juga tuan-tuan dan puan-puan yang terpilih menjadi penghuni Taman Syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memberi kita kebaikan dan terus-menerus memberi nikmat yang tanpa henti, yang terkadang Allah tunggu kita supaya bersyukur dengan nikmatnya, tapi manusia sering kufur terhadap nikmatnya. Jadi perkara yang pertama sekali, jutaan terima kasih atas kesudian menjemput, dan pentadbiran manusia telah ditakdirkan bersesuaian dengan kehendak Allah. Maksudnya hari ini kita atur, hari ini Allah izin. Bermaksud manusia boleh mentadbir dengan baik, tapi tadbir manusia di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Itu yang paling penting. Yang kedua, tadi dah bagi tahu nama saya Amran bin Yusuf, atau dalam IC Cik Amran bin Mat Yusuf. Berasal daripada Kuala Ketil, Kedah, merantau dan berhijrah di Kuala Lumpur, dan sekarang tinggal di Bukit Beruntung, Selangor. Alhamdulillah 17 tahun di Bukit Beruntung, tak pernah rasa rugi. Di Bukit Beruntung sangat memberi untung. Muka bumi Allah tak pernah rugi, melainkan yang buat bagi rugi adalah tangan-tangan kita sendiri. Solat di Bukit Beruntung, kalau solat jamaah 27 kali ganda, solat dekat masjid kat sini pun tetap dapat 27 kali ganda. Jadi semuanya penuh dengan kebaikan, tak ada satu pun kerugian, melainkan kerugian yang kita buat sendiri. Yang itu sahaja kerugiannya. Saya betul lahir 17 hari bulan 5 1970. Semalam saya punya hari lahir. Jadi tak tahu bila lah itu hari lahir. Jadi umur 46 tahun dah. Rasa dah terlalu tua sebenarnya. Sebab ada insan-insan lain 17 tahun udah mati, 21 tahun udah mati. Kita 71 belum mati-mati. Terkadang kita terlupa fikir akan nikmat yang Allah beri kepada kita. Akhirnya kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai seorang isteri buat sementara waktu. Esok lusa bukan tugas saya. Esok lusa kalau dia bagi lagi satu, saya terima.
Untuk saya cari, saya tak cari. Sebab yang seorang ni pun tak larat nak jaga. Itu kan. 5 orang anak. Lelaki yang sulung 26 tahun, perempuan yang kedua 25 tahun, lelaki yang ketiga 18 tahun, perempuan yang keempat 11 tahun, lelaki yang kelima 9 tahun. Orang Melayu kata selang bunga. Ada 5 orang. Itu pun untuk sementara waktu juga. Ada orang kata, Ustaz, umur 46, anak dah 26 ya. Syukur, Alhamdulillah. Saya dulu laku. Saya menikah umur 19 tahun. Tengah-tengah belajar lagi, orang Kedah kata gatai sikit, miang sikit. Tak, bukan gatal, bukan miang. Bila mana Allah man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa-siapa yang Allah nak bagi pada dia, tak ada siapa pun boleh halang. Siapa-siapa yang Allah tak mau bagi pada dia, siapa-siapa pun tak boleh tolong. Itulah sebenarnya. Baik. Kalau kita menunggu pada waktu demi waktu demi waktu, kalau nak cerita tentang Isra' wal Mi'raj, 27 Rejab sudah berlalu pergi. Tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa walaupun Isra' wal Mi'raj punya tarikh dah berlalu pergi, tetapi haruslah kita fahami bahawa Isra' wal Mi'raj bukan dilihat dari sudut tarikhnya, tapi dilihat dari sudut pengajaran yang terjadi. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Bermaksud hambanya bukan berjalan sendiri, Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi logiklah kalau Allah yang bawa hambanya keluar daripada Mekah selepas solat Isyak, balik ke Mekah sebelum solat subuh, dengan dia pergi ke Palestin dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, patah balik dalam tempoh sepertiga malam sahaja. Maka kita sebagai orang yang beriman tak boleh komplain. Dan kalau kita kata tak logik, bermaksud kita adalah orang yang paling gila sekali dalam dunia. Sebab Allah tak kata Nabi berjalan sendiri. Allah mengatakan Allah yang memperjalankan Nabi. Kalau Nabi berjalan sendiri, jadi peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi terpaksa berlari, berkuda, berunta, pecah tapak kaki, berlindung di gua dan sebagainya. Itu perjalanan Nabi seorang manusia. Tetapi manusia, apabila dia dibawa oleh Subhanallah, Maha Suci Allah, maka kita terpaksa beriman. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala bila dia nak sesuatu, just dia sebut yaqul, kun, jadi, maka jadilah dia. Jadi Isra' wal Mi'raj mengingatkan, saya tak nak sebut tarikhnya, tapi Isra' wal Mi'raj pengajaran. Pengajarannya apa? Pengajarannya adalah Allah mengingatkan kita semua supaya mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Jadi Isra' wal Mi'raj kita tengok perjalanan Nabi, dan kita disuruh oleh Allah untuk ikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas yang pertama sekali. Jadi Isra' wal Mi'raj begitu. Hari ini kita ikut tak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu persoalannya. Bila mana kita beriman kepada ayat Al-Quran, hari ini kita ikut tak? Jadi malam ni kita nak lebih banyakkan waktu nak berbicara tentang pra-Ramadan, persiapan.
bagi kita menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Baik, sebelum datang bulan Ramadan, 2 bulan, bulan-bulan yang disukai oleh orang Melayu terutamanya. Pertama Rejab, kedua Syakban, dan yang ketiga dah tentu Ramadan. Baik, kalau kita faham ilmu yang Nabi hantar kepada kita melalui sunnah dan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Rejab orang Melayu suka apa? Puasa, memperbanyakkan puasa. Sedangkan Nabi tidak pernah menyuruh orang Islam berpuasa pada bulan Rejab. Tidak pernah ada hadis yang menyandarkan Nabi berpuasa pada bulan Rejab, melainkan di bulan Rejab puasanya adalah puasa-puasa biasa. Isnin, Khamis, 13, 14 dan 15 hari bulan. Tidak ada dalam sunnah Nabi orang berpuasa Rejab 30, Syakban 30, Ramadan 30. Dan akhirnya orang Melayu terpesona dengan satu hadis palsu. Rejab bulan Allah, Syakban bulanku, Ramadan bulan umatku. Saya belajar ilmu hadis, pengkhususan hadis. Hadis tersebut adalah dinamakan hadis maudhu', hadis palsu. Haram menggunakan hadis tersebut. Seandainya Ustaz, kalau saya guna hadis tu dan beramal, apa ancaman Nabi? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min nar. Siapa-siapa yang menggunakan hadis Nabi dan berbohong guna nama Nabi, dia ambil hadis palsu, maka siap tempat duduk dia dalam api neraka Jahannam. Belum mati, tempat duduk dalam neraka dah ada. Jadi bulan Rejab buat apa? Makan, makan, makan. Bila nak puasa? Ni Syakban. Betul? Hadis, banyak hadis menunjukkan. Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah banyak puasanya di bulan Syakban melebihi bulan-bulan yang lain, cuma sedikit rendah daripada Ramadan Al-Mubarak. Jadi bulan ini dikhabarkan Nabi memperbanyakkan puasa. Bulan ni kita ikut tak? Ada yang ikut, ada kurang ikut. Puasa, puasa. Kita sibuk puasa, dan orang Melayu tambah lagi satu amal, kenuri menyambut Ramadan. Sedangkan tak ada dalam hadis Nabi SAW. Bulan Syakban jangan buat kenuri tahlil arwah, jangan buat kenuri menyambut Ramadan. Sebab bulan ni orang kena puasa. Agak-agak nak puasa, jiran panggil datang kenuri, tak puasa kita. Agak-agak nak puasa, jiran belakang rumah jemput kenuri, tak puasa kita. Akhirnya besok kawan kita besok dekat akhirat bila disoal kenapa tak puasa Syakban, jiran-jiran kenuri. Jadi kita yang buat kenuri terpaling sekali. Jadi bulan Syakban tak perlu buat. Simpan duit itu buat apa? Kasih dekat masjid untuk majlis berbuka puasa bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sebab kita nak cerita ni hari ni, benarkah kita mengikuti hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti perintah Allah di dalam Al-Quran, terutama surah Ali Imran ayat 31. Allah menyebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad pada umatmu, kita semua, barang siapa yang cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Maksudnya ikut Nabi. Apa keberhasilan kita ikut Nabi? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut Nabi dapat kasih dan cinta dari Allah. Dah, kan selesai perkara. Mau dapat kasih dan cinta dari Allah, buat apa?
ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang ikut Nabi dia akan dapat pengampunan daripada Allah yang Maha Pengampun. Jadi jalan yang paling utama bagi kita menghadapi Ramadan Al-Mubarak adalah jom ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut Melayu dari sudut adat. Dari sudut adat jangan diibadatkan. Sebab ibadat kita dah sempurna. Contoh, kita datang masjid, ibadat kata bila masuk masjid buat apa? Solat sunat tahiyatul masjid. Walaupun ceramah sedang dikumandangkan, walaupun khutbah sedang disampaikan, kita dikehendaki untuk mengucap salam kepada Allah, sebab ini rumah Allah. Ucap salam kepada Allah adalah melakukan 2 rakaat solat sunat tahiyatul masjid. Cuma time-time macam ni nak buat, jangan datang buat depan-depan orang ceramah. Tu pelik no. Awak pergi carilah tempat sembunyi-sembunyilah sikit. Ini udah datang Allahu Akbar. Sebab salah pula kita ni, lindung kamera pula tu. Ya. Jadi itu ibadat. Tapi bila kita kata ibadat ditukar menjadi adat, maka akhirnya kita kata apa? Kita kata waktu khutbah itu kan ilmu itu wajib. Sedangkan solat itu sunat, itu jadi adat. Sebab dia tak faham hadis Nabi SAW. Nabi ketika berkhutbah, tiba-tiba seorang sahabat datang dan duduk terus. Nabi tunjuk dengan dia, ya sahabat, dah solat 2 rakaat tahiyatul masjid? Belum. Bangun, solat terlebih dahulu ketika khutbah dibaca. Kalau ketika khutbah diperlukan kita melakukan demikian, ceramah perdana macam ni, itu biasa-biasa. Buatlah, itu yang terbaik. Itu hadis baginda Nabi SAW. Kalau ikut orang Melayu, siang tadi orang mati, malam ni makan free. Bukan 3 malam berturut-turut, malah 7 malam berturut-turut. Itu kalau ikut adat. Tapi kalau ikut ibadat, Nabi kata, wahai orang kampung, masak makanan, hantar rumah Ja'far, sebab rumah Ja'far ada kematian. Orang kampung masak, hantar. Kejap lagi ada jiran hantar makanan. Kejap lagi ada jiran hantar makanan. Itu hadisun Nabi. Nabi kata, wahai orang kampung, hantar makanan rumah Ja'far, sebab rumah Ja'far ada orang mati. Hadisun Nabi. Tapi kita tak ikut hadisun Nabi, kita ikut hadisul Melayu. Kan? Wahai orang kampung, rumah Ja'far ada orang mati, jom pergi makan. Kan kita ubah. Tuan-tuan, hadis tu, kalau kita kata kita sayang Nabi, hadis tu adalah hadis yang sangat-sangat sahih. Tapi kita kata tak apalah. Si mati umur 40 tahun, meninggal dunia, ada 2 anak yang belum akil baligh, dan anak itu dipanggil anak yang yatim. Maka kita pergi makan harta anak yatim. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab apa? Sebab kita telah meletakkan adat lebih daripada ibadat. Puncanya satu. Punca apa? Kita engkar, tak mau ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu baru mukaddimah, belum start lagi sebenarnya. Ini baru nak start. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bila Allah perintah ikut Nabi, bulan ni kita nak belajar bagaimana Ramadan untuk kita ikut Nabi SAW. Ramadan yang pertama sekali, Nabi dia lahirkan rasa syukur dan dia ajar para sahabat supaya bersyukur dengan nikmat Ramadan. Sebab ada orang mati ketika bulan Syaban, tak sempat masuk Ramadan Al-Mubarak. Tapi kita harap-harap dapat sampai ke bulan Ramadan. Nabi selalu mengingatkan para sahabat dengan ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 172 tentang syukur. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kul
min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah, ambillah, gunalah rezeki yang baik-baik yang diberi oleh Tuhanmu, tapi jangan kamu lupa washkuru lillah, bersyukurlah kamu pada Allah. Jadi Allah perintah kita itu supaya bersyukur. Bagaimana Nabi SAW bersyukur? Nak tengok bagaimana Nabi bersyukur? Semua orang tahu hadis bagaimana Nabi solat sampai bengkak kaki. Ada 5-6 hadis sebut bengkak kaki, bengkak buku lali, bengkak betis. Banyak hadis menyebut Nabi dia guna seluruh tubuh badan dia. Bila Aisyah tanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa tuan perlu solat sampai bengkak-bengkak kaki sedangkan tuan maksum diampun dosa sebelum dan selepas?" Kata Nabi kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, salahkah aku bersyukur dengan Tuhanku yang telah memberi nikmat padaku?" Kaki bengkak solat malam. Kita bengkak gaut. Bukan sebab bengkak, sebab solat. Nabi solat malam baca 3 surah. Surah apa? Al-Baqarah dan surah Ali Imran pada rakaat yang pertama. Surah An-Nisa rakaat yang kedua, dan bagi salam. Baru 2 rakaat, 700 ayat lebih. 3 surah 2 rakaat. Kita 3 surah juga, 3 kul. Berbanding, kalau nak dibandingkan dengan Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, cuba cek nikmat kita dengan nikmat Nabi. Nabi tidak memandu Mercedes macam kita. Nabi tak dapat makan macam makanan yang kita makan. Ada makan malam ni? Ada, memang confirm ada makan. Ceramah dengan makan kembung. Memang gitu. Ya, tak apa. Nabi SAW sering lapar, jarang kenyang. Kita pula berbeza dengan Nabi, sering kenyang, jarang lapar. Jam 7 pagi sarapan awal pagi. Jam 10 pagi sarapan pagi. Jam 12 tengah hari makan tengah hari, biryani gam. Paling tidak kat sini senangin masak asam pedas pun jadilah. Ya. Jam 3 petang teh tarik karipap King Kong. Tu karipap yang besar. Jam 7 malam makan malam. Jam 11 sapa teh tarik roti canai, roti jantan. Hari tu saya berhenti dengan pemandu saya, berhenti order roti. Saya minta roti telur. Bangladesh yang jaga. Dia kata, "Cik nak roti telur ke roti jantan?" Saya terpinga-pinga, apa beza roti telur roti jantan? Dia kata roti telur 1 telur, roti jantan 2 telur. Pandai pula Bangladesh tu. Rupanya orang Melayu tertipu. Tu bagus betul. Kalau orang jantan telur 1 bahaya. Tu kan, betul juga yang dia sebut tu. Jadi tu nikmat kita. Ya Allah, banyak nikmat kita. Tidur kita tak macam Nabi. Nabi tidur atas alas tikar-tikar macam tikar mengkuang. Tidur, bangun, boleh main damaji kat belakang. Kita tidur dreamland, Damler pillow, Vono Mayakari. Siap jaga tulang belakang. Dahsyatnya kita. Bila segi nikmat kita lebih daripada Nabi, tapi dari sudut amal kita sangat-sangat kurang, ya, berbanding dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang paling menakutkan kita. Baik, kita mula dengan rasa syukur dulu. Apa maksud syukur? Untuk menerima Ramadan, syukur maksudnya apa? Kata Asy-Syafi'i, syukur itu diandaikan macam iman. Iman itu syukur, syukur itu iman. Apa dia? Kata Imam Asy-Syafi'i, al-imanun qaulun bil lisan
wa tasdiqul bil jinan wa amalun bil arkan. Iman itu apa yang kamu sebut di mulut, sama seperti apa yang ada iktiqad di dalam hati, sama juga seperti apa yang kamu amalkan dengan perbuatan. Jadi iman atau syukur ada 3. Waktu sekarang kita menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan tengok orang Melayu, Selangor sama, Kedah sama, Melaka pun sama. Lafaz dia cukup cantik. Lidah orang Melayu kalau cakap Arab pun lari. Lidah Melayu kalau cakap Tamil, India pun terkejut. Lidah Melayu cakap orang putih pun mengaku kalah. Lidah tu cukup sedap. Saya waktu saya belajar dulu, sahabat-sahabat saya sampai mati tak boleh sebut dengan baik. Kita sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lidah dia memang begitu. Tak sehebat lidah orang Melayu. Orang Melayu lidah dia cantik, baca Quran tak nak. Tuan-tuan, Tok Siak di Pakistan, Tok Siak je, contoh. Tok Siak di Pakistan yang sebut tu Bismillahirrahmanirrahim. Itu je yang dia mampu. Usahalah tak dapat sebab lidah dia begitu. Tapi hafal 30 juzuk Quran. Tok Siak hafal 1000 hadis sahih daripada kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun sebutan tak begitu baik. Tok Siak kita buat teh tarik je. Ya, buat teh tarik je. 2 penggal jadi Tok Siak, tak pernah jadi imam. Sepatutnya kita bagilah. Akhirnya Tok Siak 2 penggal jadi Tok Siak. Expert buat teh tarik, berhenti Tok Siak buat buka gerai lah, buat teh tarik. Itu saja yang dia dapat, ruginya. Jadi sebab tu marilah kita perbetulkan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lidah jangan leka daripada menyebut zikrullah. Yang kedua dekat hati. Hati ni lagi penting. Kadang-kadang kita duduk kat sini tapi dalam hati tu berontak perkara yang buruk-buruk. Apa ni? Tu macam-macam. Dia tak pernah puas hati dengan apa yang Allah bagi untuk dia. Tak pernah puas hati dengan kadang-kadang kita tengok perangai orang, kita tak pernah puas hati dengan perangai orang. Sedangkan Allah hantar orang tu sebagai ujian nak tengok kesabaran kita. Ada orang datang masjid, dia tengok siapa tak datang. Bukan ada kerja. Itu bahaya tak? Itu sangat bahaya ni kat sini. Hindustan kata dil. Biasa kita dengarkan dil to pagal hai, dil divana hai. Oh, dil to pagal hai. Maksudnya apa? Hati boleh jadi gila, hati boleh jadi rosak dan binasa. Kalau hati tak jaga, sia-sia kehidupan kita. Jadi pertama mulut, kedua hati, dan ketiga buat dengan perbuatan. Apa yang kita nak buat? Pertama sekali, ketika kita masuk Ramadan, proses Ramadan yang pertama adalah sahur. Kita nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahur. Nabi menyebut dalam hadis banyak, riwayat Al-Imam Bukhari, sahih Bukhari. Orang yang sahur itu padanya ada barakah, ada rahmat Allah atasnya. Orang yang sahur itu Allah berselawat atas mereka. Salawatullah alal mutasahharun, iaitu Allah berselawat ke atas orang yang bersahur. Maksud apa Allah berselawat? Allah mengurniakan rahmat kepada orang yang bersahur. Jadi sahur jangan tinggal, yang muda maupun yang tua. Mak dan ayah kejut anak-anak bangun sahur dengan teknik Nabi. Sahur, bila sahur? Sahur itu adalah kira-kira 10 minit atau 20 minit sebelum azan subuh. Itu sahur yang terbaik. Seorang sahabat kata, kami bersahur dengan Nabi SAW. Sahabat lain tanya, dia kata, kam qadr, berapa jarak di antara sahur kamu dengan solat subuh?
Sahabat tu kata, kami bersahur kira-kira 50 ayat Al-Quran dibaca, kemudian masuk subuh. Jadi kalau kita baca surah Yasin 83 ayat, lebih kurang 10 minit. Jadi kita ambil lah 10 minit. Saat 10 minit sebelum azan subuh, itulah saat yang terbaik untuk kita sahur. Tapi kita sahur jam 4 pagi. Kenapa? Ustaz, tak boleh Ustaz 10 minit. Kenapa tak boleh 10 minit? Lauknya banyak. Tak sempat. Ada nasi putih, ada apa nama ni yang wajib lah, telur asin, ya, ikan masin, sayur yang bihun putih tu, pucuk dan sebagainya. Yang tu memang menjadi suatu adab yang sangat-sangat penting. Macam itu makan ini dan sebagainya. Tak. Silapnya kita tak boleh ikut Nabi sebab kita bersahur makan ikan pari asam pedas. Bukan. Sahur Nabi cuma makan kurma, minum beberapa teguk air. Kenapa? Adakah Nabi tak ada makanan? Ada. Tetapi tujuan untuk puasa adalah merasai sedikit dahaga dan sedikit kelaparan bagi kita menjiwai kepayahan orang yang tak ada makanan. Ini kita sahur, ya Allah, tambahnya 2 kali. Akhirnya dia kata, Ustaz, saya puasa enggak pernah lapar, saya puasa enggak pernah dahaga. Kenapa? Dia simpan macam belakang unta. Allahu Rabbi. Itu bukan ajaran Nabi. Jadi mulai daripada tahun ini, simple-simple. Kita orang Melayu Islam. Isteri siapkan apa untuk suami? 1 gelas teh tarik. Takut-takut gula habis. Awak kan kencing manis. Jadi 1 gelas teh tarik, 1 keping roti canai memadai. Atau 1 gelas teh, satu set roti bakar sudah memadai. Cukup, simple. Kalau tak nak makan kurma. Kenapa tak nak makan kurma? Ialah memang tak boleh makan kurma. Awak kencing manis 17. Kencing manis tinggi. Ada orang kata, Ustaz, bukankah kurma itu mempunyai rahmat? Ia memang rahmat. Rahmat ketika makan kurma sebelum sakit kencing manis. Udah sakit jangan makan. Hari ini kita kadang-kadang mengaji tak betul. Hadis baca tak habis. Nabi kata makan kurma 7 biji 1 hari, kamu tidak akan didatangi penyakit berjangkit yang besar dan tidak akan didatangi sihir. Ya betul. Pada siapa? Anak-anak kecil yang belum ada kencing manis. Kita yang dah ada kencing manis, jangan coba mau masuk hospital. Kalau nak makan kurma, pilih yang baik-baik sikit. Paling tidak, beli kurma yang makan sembunyi-sembunyi itu. Perasan tak? Kurma apa? Yusuf Tayyub. Kan iklan dia gitu. Saya pun pening. Yusuf Tayyub iklan dia kenapa sembunyi-sembunyi? Cerita je lah. Belilah kurma Yusuf Tayyub. Apa salahnya? Ini belilah kurma Yusuf Tayyub. Yang takut nak bagi tahu kenapa? Baik, Yusuf Tayyub punya kurma agak baik. Jadi kita ambil yang itulah. Bukan promosi, bukan ya. Tapi nak bagi tahu yang di antara yang terbaik. Baik, itu sahur. Dan sahur ambil ketika lebih kurang 10 minit sebelum azan. Kita pula tambah waktu apa? Imsak. Ya, jangan makan sebelum 10 minit. Sedangkan waktu itulah waktu sunnah. Kita kata dilarang makan. Ini suatu penghinaan terhadap hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika sahurlah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita makan terlalu banyak, tuan-tuan. Hari ini kan kita biasa gini, tuan-tuan. Saya selalu tunjuklah orang Arab datang kat kita, tunjuk nasi Arab. Satu dulang. Ya ayyuhal malayu, hadha sunnah. Makanlah nasi Arab, ini sunnah. Saya jawab, la, hadha punnah. Mana ada hadis Nabi tunjuk makan dalam talam sebesar tu? Suatu pembohongan besar. Orang Arab datang tipu kita. Kita tak faham pula tu. Ikut je lah. Satu talam. Bukan takat.
Awak pergi masuk restoran pun nama dia Hadramaut. Nasib baik makan, lepas makan tak maut. Tapi sebab tak faham, Nabi memang pernah makan dalam talam, tapi talam Nabi tidaklah sebesar talam Tok Arab yang bagi dengan kita tu. Talam Nabi tu kecil je, share 3-4 orang, makanannya cuma sedikit. Ketika Nabi mula makan, Nabi ambil makanan pas kepada para sahabat. Kita talam besar, kita mula makan, kita cangkul kat kita dulu. Akhirnya kita buang ratusan ringgit makan nasi Arab. Bukan hanya di restoran, AJK Masjid pun buat jamuan nasi Arab. Bukan salah makan nasi Arab, tapi makanlah mengikut bentuk cara makan Nabi SAW. Saya teringat minggu lepas saya buat rakaman Tanyalah Ustaz. Saya sebut berkali-kali ulangan. Saya kata hati-hati ya, Nabi sikit makan, kita sikit-sikit makan. Kan beza tu. Nabi sikit tidur, kita sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Kan ya. Masa nak buat ni AJK, nak mesyuarat, nak buat majlis ni, dia bukan cari penceramah dulu. Dia fikir apa nak makan dulu. Sampai macam tu. Beratnya bab makan tu. Bab makan ni bagus tuan. Kenduri di masjid terutamanya, bila buat majlis, elok ada bab makan, elok ada makanan, tetapi jangan makan secara bungkus. Bila ambil makanan bawa balik, kita tak sempat nak duduk berbicara dengan teman-teman yang jarang kita jumpa. Seeloknya kita makan di veranda masjid tu, ramai-ramai duduk boleh sembang-sembang. Dia mengukuhkan hubungan silaturahim. Hubungan kita semakin renggang hari ini. Jadi sebab tu kita kena ikut Nabi. Baik, itu sahur. Dan pesan saya, ketika bangun sahur, bukan sekadar makan, tapi solat tahajud. Ini lepas makan ngantuk jalur betul, jalur kertih ni. Bahaya tu, sangat bahaya. Sebab kita tak faham. Kita tahu orang kata sahur, kita pun sahur. Orang kata sahur, kita sahur. Kita tak pernah tengok hadis Nabi. Akhirnya kita tak faham apa itu sahur. Sahur itu adalah bangun untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya, kalau nak sahur tak ada masalah. Kalau nak sahur ikut kita, pukul 12 makan siap-siap, tidur je lah, besok tak payah bangun pun boleh juga. Tapi itu tak termaksud di dalam keadaan yang dipanggil sahur. Tak, kita tak dapat apa-apa. Sebab tu saya selalu pergi mana-mana, saya selalu ulang, kita orang Melayu ada satu masalah, kurang fikir, kurang zikir. Bila orang bawa, terima. Orang bawa, terima. Orang ikut kita, orang bagi tahu, dengar. Tak pernah fikir. Ni saya duduk tengah bagi tahu tuan-tuan, tolong fikir sikit. Betul ke ustaz ni? Tapi kalau saya bagi tahu ayat Quran dan hadis, tak payah fikir lagi dah. Kena terus beriman dan terus percaya. Walaupun tak seronok di hati. Itu kena. Tapi kalau ustaz ni cerita merapu, itu fikir kejap. Kejap lagi masa soalan, tanya je. Biar saya tak boleh jawab pun bagus. Tanya, saya suka macam tu. Kita perlu jadi orang yang kuat fikir. Baik, tuan-tuan tengok, kita orang Melayu baca Quran. Orang Melayu baca Quran dah tentulah dalam Al-Lughatul Arabiyyah, tapi faham Al-Lughatul Malayuiyah. Akhirnya baca Quran sampai tua, kita tak tahu apa yang Allah nak bagi tahu pada kita. Kita baca Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat 65 daripada surah Yasin, semua orang hafal. Tapi cuba tanya maksudnya, tahu tak? Nehi. Dia tak tahu. Sedangkan surah Yasin ayat 65 kata, di negeri akhirat nanti mulut kamu akan dikunci rapat. Yang berkata-kata adalah dua tangan kamu. Yang jadi saksi di hadapan Allah adalah dua kaki kamu. Orang yang baca Yasin, semakin hari dia menjadi semakin takwa dan takut kepada Allah Ta'ala. Sebab seluruh jasadnya menjadi saksi di hadapan Allah. Dia tak boleh nak menipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita baca Yasin sampai pada ayat tu, bukan rasa apa-apa, baca. Lepas baca, nyembang, ngutuk sana, ngata sini. Tadi mulut tu kata itu, kata ini, sebab tak tahu. Akhirnya kita baca Quran,
Nangis tidak, geram tidak, marah tidak, apa pun tidak. Tapi tengok cerita Hindustan, belum apa-apa, meleleh-leleh air mata, meleleh-leleh air hidung. Yang lelaki ni macho sikit, tak nangis, tapi dia tengok bini menangis, dia pun menangis juga. Tu saya selalu sebut tu. Hari ni Al-Quran jadi apa? Bahan gantung-gantungan. Beli Pakistan, datang mai jual, ya, ayat 1000 dinar, kita pun beli. Dan orang Melayu kata, Nabi pernah bersabda, siapa yang beramal dengan menggantung ayat 1000 dinar, maka mereka akan memperolehi rezeki. Itu suatu pembohongan yang sangat besar. Bukan ayat tu kata gantung, ayat tu kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah permudahkan laluan kehidupannya. Bukan siapa-siapa yang gantung. Dia boleh jatuh syirik walaupun menggunakan ayat Al-Quran. Al-Quran hari ini jadi apa? Jadi bahan hantaran perkahwinan. Beli Quran kat Mekah, tu besar gini, nalar ke punya besar. Suami bagi kepada isteri, suami sendiri pun tak reti baca. Kita tanya suami ketika dalam waktu dia dalam kursus nikah, ni hukum apa ni? Dia senyap. Bukan mat asli ke? Bukan ustaz, mat palsu. Tu nampak no teruk yang kita. Dia tahu yang dia tidak memahami dan tidak boleh baca Quran. Kenapa dia duduk diam? Belajarlah, keluar daripada kebodohan dan kejahilan. Coba setakat mana yang kita mampu. Ini kita tahu kita tak boleh baca Quran, umur dah 68 tahun. Biar. Sedangkan buku lain kita boleh baca. Macam mana kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Kita hidup 70 tahun, buku lain kita boleh baca, buku yang Allah bagi kita tak boleh baca. Apa jawaban kita besok? Malu, sangat malu. Jadi sebelum kita dimalukan oleh Allah, hari ni kita belajar. Kita ada berapa imam? 3 imam tak? Imam 1, 2 dan 3. Kita ada Bilal yang kebiasaannya mereka pandai mengaji. Jumpalah dia petang-petang lepas asar ke kalau malu. Ngajilah sikit-sikit. Apa nak buat? Paling tidak berusaha. Tapi sayang 1000 kali sayang. Ngaji Quran tak dapat apa-apa. Akhirnya Al-Quran jadi apa? Bahan jampi-jampian. Kita pun dah jadi macam bomo nang butinang kui butikui. Semua baca. Anak nak ambil periksa, bagi minum ni air penerang hati. Bagi minum sampai 1 kotak, kembung pun anak pun tak lulus juga. Ada agama suruh? Tak ada. Bila kita sakit, semua orang kata, ustaz tolong buat air penawar. Dalam saya pengamal perubatan Islam dengan Darussalam, Ustaz Ismail Kamus. Sakit kita ni, dalam hadis kata, memang ada hadis yang tunjuk kita boleh baca pada air yang belum dimasak, air yang hidup. Tapi bacanya cuma Al-Fatihah je. Tak baca Yasin. Tak payah baca yang lain, baca Al-Fatihah je. Contoh, saya tunjuk contoh kaedah. Siapa nak ambil air ni boleh nanti. Baik. Kaedah dia, Nabi buka dan terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Tiup, tarik nafas. Bagi panjang gitu. Habis. Jangan tiup macam ni. Itu nang buti nang kui buti kui. Lepas tu ambil air ni, minum. Niat untuk rawat penyakit yang kita sakit tadi tu. Kemudian baginya tuang kat tapak tangan. Katakanlah sakit bahagian leher, sapu bahagian leher. Lepas tu buat apa? Ambil kunci kereta, start kereta, pergilah hospital. Yang awak bergantung dengan ini kenapa?
Itu yang Nabi ajar. Tapi kita hari ini beli, minum. Last kali ada para ustaz buang stiker ni, bubuh stiker telah dibaca 30 juzuk Al-Quran dengan ayat-ayat syifa, harga RM1.20, tiba-tiba melambung naik RM20 satu botol. Bukankah ini suatu kezaliman? Mereka sedang memperdagangkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan air. Akhirnya ustaz-ustaz yang jual air sekarang pakai Velfire 4 biji. Tu. Tonton pergi ke utara, bukan air saja, tonton akan jumpa dengan ayam terapi Al-Quran. Ayam yang dibaca 30 juzuk Quran. First kali tolong faham, Quran diturunkan bukan untuk ayam. Quran diturunkan untuk manusia. Yukhrijuhum minadh-dhulumat ila nur, mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya keimanan. Kita tak perlukan ayam yang beriman. Kita perlukan manusia yang beriman. Akhirnya ayam terapi Al-Quran bukan dijual RM7 sekilo, malah dijual RM17 sekilo. Kononnya ahli agama, tapi mereka memperniagakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka rasa mereka betul, rupa-rupanya mereka sedang membohongi orang awam. Dan sebab itulah dalam hadis baginda Nabi SAW, kalau tuan-tuan belajar dalam bab muamalah Islam, bab perniagaan, kelompok yang paling besar yang akan bangun di akhirat nanti dalam rupa bentuk al-fujar, macam kera dan babi, adalah kelompok daripada peniaga-peniaga. Hadis sahih. Itu yang kita paling takut. Jadi kita tak nak jadi begitu. Jadi Al-Quran pada hari ini kita buat apa? Tuan-tuan, berhenti kejap baca dalam bahasa Arab, baca terjemahannya, ambil ilmu di dalamnya. Sebab Quran adalah pesanan Allah untuk kita. Sedangkan kita baca, kita tak dapat pesanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni macam mana cerita ni? Jadi kita perlu ambil dan baca terjemahannya, insya-Allah, supaya kita dapat ilmu yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Bila mana manusia tak faham Al-Quran, akhirnya manusia buat sesuka hati dia. Nangis tidak, geram tidak, apa pun tidak. Tapi masa tengok cerita Hindustan, meleleh-leleh air mata. Tanya faham tak? Tak faham juga. Sebab tu saya selalu bagi contoh. Orang Melayu ni dia berkenan dengan cerita Hindustan, sangat berkenan. Termasuklah saya. Saya pun minat juga cerita Hindustan. Kalau saya tak hipokrit, tak mau. Saya kata saya pun minat juga, sebab bahasa dia tu sedap. Bahasa dia sedap. Kalau nak dibandingkan dengan bahasa kita, bahasa Hindustan ni antara bahasa yang sedap, ia lebih kurang macam bahasa Arab. Bahasa Hindustan ni dia punya lenggok sedap, walaupun maksud tak sedap pun. Contoh, kalau tonton menonton filem Bobby suatu ketika dulu, Warga Mas confirm menonton filem Bobby. Dalam filem Bobby ada satu tajuk lagunya, Ek Kamre Me Bandaho. Kita terkunci atau terkurung dalam sebuah kamar. Orang Melayu tengok meleleh-leleh air mata. Orang Hindustan tak ada benda pun. Sebab dalam lagu tu tak suruh nangis. Dia kata, bahar se koi under na asake, under se koi bahal na ja sake, socho kabik aisa ho to kya ho, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक ही कमरे में बंद हो और चाबी को जा. Sambung. Tuan-tuan faham tak? Dia kata bahar se koi under na asake, orang luar tak boleh nak masuk. Itu maksudnya. Under se koi bahar na jasake, orang dalam pun tak boleh keluar. Socho kabik esa ho to kya ho, tolonglah fikir macam mana ni, masuk tak boleh, keluar tak boleh. Yang kau menangis kenapa?
hum aku tum kamu eke kamre me bandeho terkurung dalam kamar or cabi koja kunci pula hilang. Lagu tu nak beritahu kunci hilang. Orang nak tolong masuk tak boleh, dia pun tak boleh keluar. Tu je sebabnya, bukan bini hilang. Yang kita duk melalak kenapa? Kenapa? Sebab setan. Syaitan ni dia masuk dalam perkara baik. Ni dia masuk kat kita yang duk dengar ceramah ni. Dia kata, apa ustaz ni tak berhenti lagi, orang lapar. Contoh. Ya betul. Dia kata, apa ustaz ni gini. Contoh lah. Dia kemudian dia masuk dalam tubuh badan kita. Setan ni dia berjalan dalam urat darah kita. Dia buat apa? Kebas kaki. Kejap-kejap bersila, kejap-kejap bertimpuh kanan, kejap-kejap bertimpuh kiri. Yang paling cerdik cari dinding kat belakang. Cari dinding. Jangan mencangkung sudah. Tu Allah nak uji kita. Allah uji kita. Kita pergi pasar malam, pergi Giant 2 jam berjalan tak rasa, sekejap je. Tapi kita nak duduk dalam rumah Allah Ta'ala 1 jam kita rasa begitu panjang. Allah nak uji kita. Setan masuk dalam badan kita, bawa RM50, pergi pasar malam, pergi patah balik, yelek pocik. Kita kata apa? RM50 sekarang kecil. No, tak ada harga. Bawa RM50 tu, mari ke Masjid Al-Ukhuwah. Besar ke kecil? Masa nak borang tabung, air besar benar RM50 ni. Tu siapa tu? Setan. Tu yang kita paling takut tu. Setan dia pusing kita, merapu-merapu kita jadinya. Sebab itu tolong kita betulkan. Baik. Kita sepatutnya kita buat begitu. Kita kena faham Al-Quranul Karim, insya-Allah kita dapat kemenangan. Daripada kita kita tadi bersahur, kita masuk pula dalam bab buka puasa. Nabi kata bersegeralah kamu berbuka. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, makan. Dah, tak payah duk tunggu sampai habis azan. Tak payah. Makan apa? Kurma 3 biji jika mampu, dan minum beberapa teguk air. Lepas tu terus solat maghrib. Ini tidak, kurma 3 biji, air kosong 1 gelas, teh 1 gelas, cendol yos 1 gelas. Udah. Buka lagi, tak berhenti lagi. Mi Bandung, order daripada Indon. Mi Bandung, mi Hailam, order daripada China. Main maghrib belum? Akhirnya solat maghrib perut ke depan. Tak, makan 2-3 biji kurma, minum beberapa teguk air, dan imam kata jom solat. Itu. Ini kalau imam buka dengan biryani, makmum lebih teruk le. Jadi imam kena bangun dulu. Dia berbuka tu simple dan ambil ruang bagi dia orang nak wuduk ke, nak gosok gigi ke sekejap, lepas tu solat, lepas tu nak makan-makan. Itu ya, itu yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pasal buka puasa ni, yang paling baik bukan hanya kita berbuka, malah kita bersedekah. Kata Nabi, orang yang bersedekah bulan Ramadan, mereka itu digandakan pahala sehingga 700 kali ganda. 700. Bagi RM1, gandaannya RM700. Pahala besar daripada Allah Ta'ala. Okey, baik. Simple, buka puasa simple saja. Doa ustaz nak baca dah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu hadis dhaif. Habis hadis sahih, Bismillahirrahmanirrahim. Calo. Itu je. Tu yang kita duk baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Langsung tak ada hadis. Apa yang Nabi baca? Bismillahirrahmanirrahim. Calo habis. Tapi kalau nak baca doa tak adalah salah. Jangan baca doa dhaif kata ini dari Nabi. Waktu itu berdosa. Tapi kalau nak baca doa umum, baca pilah. Ya Allah, kami bersyukur dengan nikmat-Mu, dengan ada makanan kami boleh berbuka puasa. Itu okey, itu tak ada masalah.
Kemudian seterusnya, jangan tinggal apa dia? Solat jamaah, terutama dalam hal fardu dan sunat. Solat tarawih lah bulan Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan, solat tarawih termasuk dalam hadis Nabi. Nabi kata dalam riwayat Imam Bukhari, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadannya, buka puasa, solat jamaah, solat tarawih, baca Quran dengan iman pada Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, diampunkan seluruh dosa mereka yang telah lalu. Allah Rabbi. Cukup sempurna. Jangan guna hadis pelik. 10 yang pertama itu pengampunan, 10 yang kedua itu rahman, 10 yang ketiga bebas dari api neraka. Itu mungkarul hadis, hadis yang mungkar. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis muktabar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, tak boleh pakai hadis tu. Tapi hadis itulah yang paling banyak orang Melayu pakai. Lebih buruk hadis dia apa? Malam pertama salat tarawih pahalanya begini-begini. Malam kedua salat tarawih pahalanya sekian-sekian. Malam keempat salat tarawih maka kita dimasukkan ke dalam syurga. Kalau macam tu, malam kelima udah tak payah pergi sebab dah masuk syurga. Hadis tu maudhu' terus, palsu. Itulah orang kalau dia tahu dia beramal, siap tempat duduk dia dalam api neraka Jahannam. Jadi kita guna hadis sahih, banyak hadis sahih Bukhari tentang Ramadan Al-Mubarak. Saya pesan kepada imam, ketika awak mengimami solat tarawih, masjid ni ambil imam luar tak datang, atau imam yang juga, alhamdulillah, guna imam yang sedia ada. Tak perlu ambil pelajar tahfiz. Sebab saya ni ada pondok pengajian sendiri dan saya penasihat 12 tempat pengajian tahfiz yang jadi penasihat. Tapi bila kita nasihat, demo tak nak terima nasihat itu. Kita dilantik menjadi penasihat. Penasihat kita selalu nasihat. Pelajar tahfiz di kelebihannya apa? Hafal 30 juzuk Quran. Nah, begini, 2 tangan kita angkat, mantap. Tapi dia dangkal ilmu hadis, dia tak pandai ilmu fiqh salat. Akhirnya malam pertama dia datang dengan penuh kemantapan, terus duduk dekat tempat imam. Allah, kita pun terkejut. Azan kali kedua ke ni? Patut takbir tak payahlah panjang macam tu. Takbir tu Allahu Akbar. Udah. Pada hakikatnya kalau bahasa fiqh dia cuma dua harakat. Okey, jadi dia ni Allahu Akbar. Malam tu Bismillahirrahmanirrahim. Malam pertama 1 juzuk setengah dia hentam. Bergegur kepala lutut makmum. Ada agama semua sedemikian? Tak. Malam kedua 1 juzuk setengah dia hentam. Ni sebab nak kejual 30 juzuk ni. Malam ketiga 2 saf tak ada. Malam keempat hentam 1 juzuk, separuh tak ada. Akhirnya pengurusi masjid kata, makmum ahli qaryah kita iman tidak kukuh. Tu pandai pula mengata ke orang. Bukan iman orang kampung kita tidak kukuh, tapi imam kita tidak cerdik fiqh. Dia bukan orang yang tafaqquh fid din, dia tak faham agama. Sepatutnya imam bila dia duduk depan sini, dia kena pandang ke belakang, tengok ujung sini terus sampai belakang. Ya Allah, bakal jenazah belaka. Tu. Ya. Nabi pesan suruh tengok sebelah sini semua kencing manis, sebelah sini semua darah tinggi, tengah-tengah go out, gout, belakang sakit jantung. Yang ada ni semua dhaif belaka. Kenapa? Sakit jantung ke? Nah, Nabi pesan, wahai imam, pandang di belakang kamu.
ada makmum kamu as-saghiratun. Ni budak-budak kecil macam ni. Budak-budak kecil mana boleh solat lama? Allahu Akbar, imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula dia mula garu sana garu sini. Imam baru baca setengah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia lari gede lari keluar. Agak-agak nak rukuk, lari gede Allahu Akbar, rukuk balik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau budak lari, apa yang Nabi buat? Kalau budak bising, apa yang Nabi buat? Nabi usap kepala mereka tanda kasih dan sayang. Para ulama kata kami takut bila kehilangan keriangan suara kanak-kanak di masjid, sebab kita tak ada generasi yang akan datang untuk jaga masjid. Tapi kita AJK kita samsing. AJK kita samsing. Mentang-mentang dia bekas komando. Nampak budak bising, apa bising-bising? Dapat kat budak yang cerdik, dia kata, "Pakcik minta maaf pakcik, bising-bising saya pun umur 4 tahun dah datang masjid. Pakcik 74 baru datang." Sabijik kena. Jadi jangan marah pada budak-budak. Jangan, sebab budak tu datang bersama ayah dan maknya. Kalau kita sentuh anak dia, jiwa mak dan ayah juga terasa hilang 3 jamaah. Akibat daripada AJK yang jahil ilmu. Dia tak nak ikut sunnah Nabi SAW. Baik. Yang kedua, makmum kamu siapa kata Rasul? Al-kabiratun, orang yang dah terlalu tua. Dia pun tak boleh solat lama. Kejap-kejap nak terkencing, kejap-kejap nak terkencing, kejap-kejap sakit lutut, kejap-kejap itu dan ini. Bila berdiri lama, tiba-tiba pening dan sebagainya, maka kita tak boleh baca panjang. Yang ketiga kata Nabi, ad-dhaif, orang yang lemah. Dan yang keempat, al-marid, orang yang sakit. Wahai imam, kata Nabi, ketika kamu menjadi imam, maka ringkaskan, pendekkan, mudahkan bacaanmu. Tapi kamu solat sendirian. Bila kamu solat sendirian, maka baca panjang mana yang kamu suka. Itu baru betul. Ini masa jemaah ramai-ramai ni, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kita kata habis dah, kita pergi. Habis dah. Tiba-tiba time dia solat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Ulama tasawuf berbincang dan mereka mengatakan ada imam masuk neraka, ada makmum masuk syurga. Dikala itu, kenapa? Imam bila dia baca, dia nak baca pendek, tapi takut makmum kata apa-apa pula. Kalau dia baca panjang, makmum pujilah, dia kan hufaz Quran. Habis sia-sia amalan. Itu siapa yang masuk? Syaitan. Sebab tu kita paling takut. Jadi imam ni buat apa? Imam ni baca, dia tengok dulu, tengok. Tanya makmumnya, malam ni tarawih baca panjang sikit boleh tak? Ada seorang di antara ribuan orang tu angkat, tak boleh. Maka imam tu kata apa? Tak apalah, kita kira tak boleh. Oh tu, walaupun seorang. Kenapa? Inna dina yusrun, agama Islam itu mudah. Tambah-tambah orang perempuan, dia datang sini lepas berbuka puasa, habis meja bersepah atas meja tu, sebab nak berlari datang masjid, nak dapat kebaikan. Dia berlari datang masjid, laki dia buat aja tak datang-datang. Kan? Dia tinggal bersepah-sepah berbuka puasa tadi. Dan dia sepatutnya dapat kembali ke rumah awal untuk buat persediaan. Suami besok nak pergi kerja, anak-anak nak pergi sekolah, dan dia nak buat persiapan untuk sahur pula. Jadi sepatutnya agama ni dia bagi mudah. Malam pertama besok orang datang, malam kedua besok orang datang. Tak terasa berat dalam solat. Tak terasa berat. Sebab kita ada 2 jemaah tuan-tuan. Jemaah biasa satu, yang duk biasa dah. Satu lagi bulan Ramadan ada jemaah luar biasa, yang masa bulan Ramadan baru dia datang. Bulan Ramadan kita akan tengok, ini duduk kat mana ni? Tak boleh nampak. Oh, penuh masjid.
masjid. Mukjizat Ramadan Al-Mubarak. Jadi imam jangan bagi krem kaki makmum. Baca yang simple-simple je lah. Kalau di kampung saya, sini buat berapa? 20 rakaat. 8. Okey, kalau buat 8 tak apalah, panjanglah sikit. Kalau 20 rakaat tu kan, kalau kat kampung saya macam mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat yang pertama sekali. Wadduha wal laili idza saja. Habis rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Kemudian alam nashrah, qul huwallahu ahad. Kemudian wattini wazaitun, qul huwallahu ahad. Kalau saya jadi imam, lagi senang. Inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad. Yang bangun, bagi salat bangun, inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad. Simple. Kenapa? Sebab di belakang kita ramai manusia yang nombor satu, mereka tak biasa solat panjang. Jadi dakwah kita adalah Islam itu mudah. Jangan buat bagi jadi berat, esok dia tak datang. Cuba bayangkan malam keempat dah hilang separuh jemaah. Dia orang bukan sebenarnya tak datang. Dia orang datang, berhenti kat simpang, mesyuarat dulu masjid mana baca pendek. Akhirnya dia orang pergi. Jangan marah kat dia orang kalau dia orang nak pergi. Saya tuan-tuan, 29 Ramadan, 29 hari lah saya bertazkirah di merata-rata tempat. 29 tempat yang berbeza-beza. Dan di Melaka, dia orang minta juga, saya dapatlah ijaz 2 kali. Satu pada 17 Ramadan di Masjid Al-Azim, di perkarangan Jabatan Jaim, pejabat Jaim tu. Satu lagi kuliah duha pada 18 hari bulan di Masjid Al-Azim. Dapatlah 2 kali. Hal lain memang tak boleh nak isi dah. Dah isi banyak sangat. Jadi saya kadang-kadang orang minta juga jadi imam selepas tazkirah. Mentazkir ustaz, jadilah imam, dapat 4 rakaat pun jadilah ustaz. Saya tanya kenapa suka saya jadi imam? Seronok ustaz. Kenapa? Seronok. Kenapa? Kita marah lah kan. Kenapa? Ustaz baca pendek. Saya baca ikut Syekh Muhammad Jibril. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu Akbar. Waduh, imamnya Jawa. Waduh. Akhirnya selesai. Cuma kita mengambil pergerakan itu mudah. Bacaannya pendek tapi pergerakan itu lama. Allahu Akbar. Baca satu-satu. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar. Dia tertib. Ini bacanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi tak mengajar gitu. Akhirnya sambung. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Allah. Makmum baru subhanallah. Sebab dia tak ikut cara Nabi. Jadi kalau kita ni baca pendek tapi pergerakan itu pergerakan yang tertib, sempatlah makmum habiskan Al-Fatihah dia. Saya biasa habis Al-Fatihah, saya diam sebentar. Sebab saya nak baca pendek, diam sebentar, kira-kira makmum boleh menghabiskan Al-Fatihahnya, baru saya baca yang tu. Cuma dalam bulan Ramadan ni saya selalu pesan, sebab kita ni, ini kejadian yang berlaku pada saya ketika saya mengimamkan satu solat tarawih di satu masjid di Shah Alam yang makmumnya kira-kira 2,000 orang. Ya, saya sembunyikan nama masjid tu, tapi itu pengalaman saya jadi imam. Dia orang kata, ustaz, jadi imam lah ustaz. Saya dah tazkirah, dah penat dah daripada pagi. Tak apa ustaz, mudah-mudahan macam biasa. Jadi kita membaca Allahu Akbar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuan-tuan bayangkan tiba-tiba dengar kat belakang bunyi handphone.
Ku tanam selasih. Saya terberhenti baca. Saya diam supaya dia dapat tutup handphone dia. Rupa-rupanya lagu itu menyambung. Ku tanamkan di hujung halaman. Dia orang tak tahu malam tu Tok Imam peminat Ahmad Jais. Saya rasa macam nak sambung. Mengenang kekasih, aduh sayang, lambang percintaan. Kalau Tok Imam sambung, apa jadi makmum? Oh, cendana Dewi. Apa? Tak payah. Bila handphone bunyi, berhentilah kita. Okey, baik. Pesan ya. Handphone bawa tak ada masalah. Bawa lah, tak ada masalah. Saya pun bawa. Saya pakai Samsung, bukan Samsung. Saya pakai Samsung dan kita tutup, dia ada dua silent. Satu silent ringtone atau bunyi, satu silent vibrate atau gegaran. Awak jangan silent satu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Grrr. Itu bongkak tu. Itu tak kabur. Tok Imam dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Grrr. Siapa pula hantar WhatsApp ni? Nampak? Itu kan terganggu kekhusyukan kita. Dah memang solat pun kita memang tak berapa khusyuk pun. Jadi tuan-tuan, bila handphone bunyi, maksudnya kita tutup. Tapi kalau terlupa, tak adalah dosa. Kan nama terlupa. Orang Melayu memang mudah lupa. Memang gitu. Kita memang terlupa. Hak lain-lain tak lupa. Baik, tak apalah terlupa. Bila terlupa, contoh Allahu Akbar. Orang Arab ni. Orang Arab dia bawa handphone juga. Tiba-tiba dia terlupa, tiba-tiba handphone dia bunyi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dia tengok handphone dia. Solat. Dia jawab. Solat, dia jawab. Sebab mereka berpandangan, sebahagian daripada pandangan mereka berpandangan yang membuat batal adalah lebih daripada dua kalimah. Kita berpegang kepada lebih daripada dua huruf, tak boleh. Tapi mereka berpegang, sebahagian daripada mereka. Jadi kalau sekadar kata solat, kan baru satu. Yang batal bagi mereka, bila bunyi-bunyi kita angkat. Orang sembahyang dah telefon, buat apa? Yang tu batal. Ikut kaedah. Contoh saya jadi imam, tuan-tuan. Contoh ya, saya jadi imam. Allahu Akbar. Saya terlupa. Kalau saya terlupa, volume, pakai pula volume super duper woofer. Power betul-betul. Makmum semua terpesona mendengar lagu dan ringtone saya. Saya kan peminat Hindustan. Tengah jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Tiba-tiba handphone bunyi. Humko hame se chora lo, dil mein kahin tum chupa lo, hum akele ho na jaye, duri tumse ho na jaye, pyar kahe gale se laga lo. Apa makmum buat? Makmum paling-paling tidak, kalau dia tak berapa ingat pun, dia buat suara latar belakang. Kalau orang tua yang dah lama tak dengar lagu, paling tidak dia terfikir, lagu ni filem apa ya? Kan mengganggu namanya. Mengganggu. Sebab itu bila handphone bunyi, cepat-cepat ambil dan tutup. Contoh Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tiba-tiba dengar, harga di badal rehe rup zindagi. Ambil, cap, tutup, selesai. Yang kita biar gitu, yang tu yang jatuh berdosa. Jadi
Tambah-tambah tarawih pula kan ramai. Akhirnya malam tu semua terpinga-pinga. Filem ni Aganela Gajah ni. Entah-entah filem apa. Sampai ketua imam tersyasyun. Nah, ya sebab tu solat tarawih simple. Imam simple. Jangan biar orang lain jadi susah dalam keadaan beramal kepada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah baik. Saya memang niat nak berhenti lebih kurang 9 suku dan saya buka untuk soalan. Dipersilakan. Apa-apa saja soalan, kalau mampu saya jawab, saya jawab. Kalau tak mampu saya kena rujuk kitab dulu. Insya-Allah dipersilakan. Sila. Tak apa, angkat aja. Baik, dah tanya tu saya bangun. Geram lah ni. Okey, contoh sini. Allahu Akbar. Contoh handphone kita bunyikan. Tinggilah tinggi, tinggi-tinggi burung di awan. Akhirnya engkau turun. Habis. Kejap lagi. Akhirnya engkau turun. Udah, selesai. Tutup je lah. Pergerakan. Sebab kita orang Melayu, kita belajar 1, 2, 3, batal. Kita terlupa merenung 2 hadis yang sahih. Nabi kata pergerakan yang manfaat, selagi ia itu manfaat, maka ia adalah dibenarkan. Bukan sengaja. Kalau kita biar, maka orang lain semua peminat amat jaiz. Duk tunggu lagu tu sampai habis, akhirnya hilanglah khusyuk mereka. Maka tak ada masalah, bergerak sahaja. Nabi SAW salat dalam rumahnya, salat sunat Allahu Akbar. Tiba-tiba Aisyah balik daripada rumah ayahnya, Abu Bakar Siddiq. Bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab ke? Nabi berjalan. Jalan, buka pintu. Dan Aisyah masuk. Nabi terus sambung solat. Ketika Nabi SAW menjadi imam di Masjid Nabawi, dan Nabi ketika itu mendukung cucunya, iaitu Umamah, putri kepada Zainab, dalam hadis yang sahih Bukhari. Dukung. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak sujud. Nak bangun, dukung balik. Boleh? Maka pergerakan itu pergerakan yang manfaat. Yang tak boleh adalah pergerakan yang tiada manfaat. Allahu Akbar. Oh, kipas buka. Yang itu batal. Yang itu pergerakan yang tiada manfaat. Silakan. Nisfu Sya'ban. Okey, baik. Nisfu Sya'ban. Saya ada satu WhatsApp masuk tadi, saya tak sempat jawab lagi. Soalan dia sama dengan tuan. Nisfu Sya'ban, atau dalam bahasa Arab dipanggil pertengahan Sya'ban. Hari ke-14, kemudian masuk ke malam 15. Hari ke-14 azan maghrib, masuk malam nisfu Sya'ban. Ya, malam pertengahan Sya'ban. Apakah malam nisfu Sya'ban? Tidak ada apa-apa malam nisfu Sya'ban, melainkan Nabi menyatakan satu fadilat nisfu Sya'ban adalah dalam hadis sahih An-Nasa'i, riwayat An-Nasa'i. Nabi kata apabila datangnya malam nisfu Sya'ban, maka Allah memandang pada seluruh hambanya jami'an, semua sekali, dan Allah mengampunkan dosa mereka, dosa-dosa semua, walad dan umuh, seperti mana kita dilahirkan oleh mak kita balik. Kecuali siapa? Kecuali yang pertama, orang yang syirik pada Allah tak dapat pengampunan malam tu, dan kecuali orang yang putus hubungan silaturahim, benci membenci, mereka tak dapat pengampunan pada malam tu. Yang lain daripada dua golongan ini, mereka dapat pengampunan. Syarat apa yang Nabi suruh? Minta ampun pada malam nisfu Sya'ban. Malam tu sepatutnya astaghfirullah, 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 ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tapi kita tak buat ikut Nabi, kita buat ikut orang Melayu, baca 3 kali Yasin. Sedangkan 3 kali Yasin tidak pernah termaktub dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada petunjuk. Tuan-tuan, ada orang tanya, Ustaz, boleh tak nak baca Yasin? Nak baca Yasin bolehlah. Tapi yang menjadi haramnya adalah apabila awak menggunakan hadis
hadis palsu. Siapa-siapa yang baca Yasin yang pertama, maka dipanjangkan umurnya. Hadis palsu. Siapa-siapa yang baca Yasin kedua, maka dimurahkan rezekinya. Dan Yasin yang ketiga diteguhkan imannya. Maka itu adalah datang daripada kepalsuan hadis yang sangat-sangat palsu. Haram kita beramal dengannya. Baca Yasin tak haram, tapi membaca atas dasar fadilat palsu yang menjadikan haram. Jadi satu lagi tuan, bila tuan tanya tu elok, kita duk sibuk buat apa yang Nabi tak buat, akhirnya kita tertinggal apa yang Nabi buat. Itulah kekurangannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Soalan lain silakan. Musliman. Bulan Rejab, puasa Isnin Khamis. Okey. Sebenarnya pada bulan Rejab maupun bulan-bulan lain selain daripada Ramadan, memang kita disunatkan, iaitu berpuasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Hari Isnin kata Nabi, aku dilahirkan. Hari Khamis kitab kita akan dibentang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua hari ini adalah dua hari yang disunatkan kita berpuasa. Amalan Nabi pada bulan-bulan selain daripada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini, Isnin, Khamis dan pertengahan bulan 13, 14, 15 hari bulan Islam, itu sangat baik, bukan hanya dari sudut sunnah ibadah, malah baik untuk kesihatan kita, putaran darah kita dan sebagainya. Wallahu a'lam. Lagi? Sila tuan. Salam. Tip untuk malam Lailatul Qadar. Baik. Ada orang bila dia tanya macam ni, ada orang yang kenen, Ustaz bagi tip malam Lailatul Qadar. Ada orang yang dengki kata apa? Carilah start malam pertama sampai malam ke-30. Orang tu jiwa dia kotor. Tip ada tak? Adalah Nabi ajar kita. Nabi kata 5 hingga 6 hadis sahih. Carilah malam Al-Qadr di 10 malam yang akhir. Satu. Hadis kedua, carilah malam Al-Qadr di 10 malam ganjil yang akhir. Carilah malam Al-Qadr di 29, 27, 25, 23 yang akhir. Jadi banyak hadis yang sahih. Jadi tip dia adalah amal pada paling tidak tempoh yang habis ke belakang. 23 atau nak mula dengan 21, 23, 25, 27. Tip dia apa? Tambah amal baik sikit pada malam tersebut. Ustaz, kalau dia timbul malam genap tu malam ganjil. Mana mungkin dia timbul malam genap, sebab Nabi kata dia timbul malam ganjil. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bercakap tak pernah ikut hawa nafsu, melainkan wahyu semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tips dia itu sahaja, iaitu 10 akhir Ramadan atau 10 ganjil yang terakhir Ramadan, atau di 7 atau 5 yang terakhir ganjil, ya, pada penghujungnya. Macam mana nak dapat? Berbuka puasa mengikut sunnah. Dia mula pada saat itu. Azan hayya 'alas salat atau buka puasa, solat jamaah maghrib. Yang tak syoknya kita orang Melayu bulan Ramadan, maghrib yilek poci. Yang ada 3-4 kerat saja. Semua buka puasa di rumah. Pasal apa buka puasa dekat rumah? Bini yang suruh. Bini kata, awak main sini buka puasa sama saya, pergi buka kat masjid, buat apa? Isteri tak perasan bila suami berbuka di masjid, dia dapat pahala di rumah. Jadi isteri-isteri, apa nama tempat ni? Kampung Padang. Isteri-isteri Kampung Padang tahun ini suruhlah suami buka puasa di masjid.
Bawa sikit. Tu. Bagi. Bawa sikit-sikit. Kan kita kat sini tok buah Melaka. Bawa lah buah Melaka ke sini sikit. Dan mereka dapat kebaikan. Isteri pun dapat kebaikan, insya-Allah, ya. Jadi itulah kaedahnya. Jaga daripada maghrib. Lepas tu jangan tinggal solat jemaah maghrib. Lepas tu nak balik makan kat rumah. Balik ke? Jangan tinggal solat jemaah isyak. Jangan tinggal tarawih berjamaah. Ya, 8, 11, 13, 20, 21, 23 sehingga 41 maksimum. Siapa larat buat? Ustaz, saya tak mau buat 41, saya nak buat 101. Apa hukumnya? Ikut suka kau je lah. Sebab solat tarawih tak ada had. Nabi kata tarawih itu solatul lail, solat malam, dua ikut suka hati. Sehinggalah ada orang tanya, Ustaz, saya 40 tak buat, 29 tak buat, 25 tak buat, 21 tak buat, 13 tak buat, 8 pun tak buat. Habis selama ni buat berapa? 4 buat tak? Tak. Selama ni buat berapa? 2. Setiap malam. Jadi suatu saya nak tanya Ustaz, apa hukum saya buat solat tarawih 2 rakaat saja setiap malam? Pendakwah jawab macam mana? Pendakwah yang baik kata, Alhamdulillah 2 rakaat lebih baik daripada tak buat langsung. Kan senang. Ini kalau kita yang nak menghukum orang 2 rakaat, habis masuk neraka. Jangan pandai-pandai. Kan itu sebab itu sunnah Nabi SAW. Dapat 2 pun tak apa. Kadang-kadang 2 dia tu lebih dekat dengan Allah daripada kita buat 20 laju macam cari capli. Ya. Solat isyak berjamaah jangan tinggal. Sebab hadis Muslim, man sallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa-siapa yang solat isyak berjamaah, bagi mereka pahala solat malam separuh malam. Wa man shalla subhi, besoknya solat subuh berjamaah. Man shalla subhi fi jamaah faka'annama qama al-lail kulli. Siapa-siapa yang solat subuh berjamaah, bagi mereka pahala solat malam sepanjang malam. Buat yang terbaik. Kalau tak mampu, cari yang ganjil-ganjil. Kalau mampu, cari start malam 21 sampai malam raya. Sampai je malam raya, tak payah sembahyang tahajud. Kenapa? Ramadan pun tak tahajud, entah malam raya nak buat tahajud. Malam raya tak payah tahajud. Malam raya jumpa mak bapak, sembang mak bapak, tolong bakar kuih, tolong masak lemang. Itu tahajud yang paling istimewa. Ini kadang-kadang saja nak menunjuk je, malam raya pula dia nak beramal. Hadis yang kata siapa yang tak buat, yang solat tahajud malam raya itu, maka matilah hatinya, itu hadis mungkar, tak boleh pakai. Dan tolong jangan percaya, ada orang Melayu kata malam raya ada roh-roh pulang ke rumah. Saya pun kalau nampak takut kita. Satu pun tak ada hadis yang cerita pasal roh pulang ke rumah, melainkan hadisnya semuanya palsu belaka. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42, 43, 44 banyak cerita tentang bahawa roh tu Allah genggam dan mereka tidak bebas berkeliaran, melainkan mereka berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Last satu. Saya sebab lepas maghrib silakan. Baik. Imsak kalau subuh masuk 5.41, dia 5.31, 10 minit sebelum azan subuh. Imsak ada tak dalam hadis? Jawapannya tak ada langsung. Tak pernah ada dalam hadis berkenaan dengan imsak. Tetapi ulama meletakkan imsak tu supaya berhati-hati. Awak dah makan. Udahlah makan, minumlah pula. Sekarang makan. Allahu Akbar, udah. Nak makan macam mana ni? Ni yang masuk kat dalam tadi tu asam pedas. Kalau tak dicuci dengan air, meraung kita satu hari.
Jadi waktu imsak adalah waktu yang terbaik, bukan waktu terhalang. Kita terjaga-jaga, Allah, tahrim tengah dibunyi di masjid, tinggal 10 minit atau 5 minit. Buat apa ketika itu? Bukalah peti ais, buatlah air kopi janda. Kopi janda kan instant, gitu. Makanlah sebiji apple, mencukupi. Hatta tuan-tuan kalau buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Dr. Wahbah Az-Zuhaili, saya mengajar pengajian fiqh 4 mazhab. Ada pandangan yang mengatakan kita kalau terlambat ni, terlambat macam tadi terbangun terlambat, tengah makan, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, opocon. Udah, macam mana nak buat? Maka kita dibenarkan menghabiskan makanan kita selagi dalam tempoh azan dilaungkan. Azan kan waktu dia panjang. Selagi dalam azan itu, maka kita dibenarkan untuk minum, untuk cuci kita punya keropong supaya kita tidak menjadi kesan waktu puasa di siang hari besok. Wallahu a'lam. InsyaAllah sampai sini dulu. Moga-moga kita dapat kebaikan. Syabas kepada tuan-tuan. Tuan-tuan suka bertanya. Sebab soalan dia gini sebenarnya. Orang yang tanya, nombor satu, dia memang tak reti. Ikhlas betul. Akhirnya bila dia tanya, maka dia dapat. Rupanya bukan dia yang tak reti, orang lain pun tak reti juga. Maka dia dapat pahala berapa banyak orang yang dapat. Yang kedua, dia dah reti, tapi bila dia bukan ustaz, bila dia bagi tahu orang tak nak dengar. Jadi dia tanya, ustaz bagi tahu baru orang dengar. Dan yang ketiga, dia tanya, dia nak cek ustaz tu boleh jawab ke tidak. Yang ni tak payah tanya. Okey, jadi kesimpulannya mudah sangatlah insya-Allah. Kesimpulannya dekati Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya minta izin kepada pihak masjid, saya pengetua Madrasah Raudhah Al-Ilmi, Pondok Pengajian Islam di Bukit Berundung, Selangor. 30 pelajar lelaki antara 11 hingga 22 tahun. Kami bukan hafaz Quran, kami hafaz surah-surah amalan Nabi, tetapi kami belajar kitab-kitab yang muktabar. Saya sedang menghimpun dana bagi membiayai anak-anak kami berbuka puasa dan juga sahur untuk bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang teringin menghulurkan derma kepada kami, saya sangat alu-alukan. Moga-moga dengan sedikit derma tuan-tuan menjadi bukti di hadapan Allah. Kita akan, Allah himpun kita dalam taman syurga, nanti Allah satukan kita dalam Jannatul Firdaus. Kalau dapat, mungkin pihak masjid lepas solat Isyak nanti boleh bentang sejadah ke, atau kot-kot ada tabung-tabung yang kosong boleh letak di belakang. Kot-kot kita ada orang yang teringin nak menderma, insya-Allah. Moga-moga kita dapat kebaikan yang baik datang dari Allah. Yang lemah adalah kelemahan diri kita sebagai manusia, tapi selalulah istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله رحمتي قرية kami يا الله. يا الله بركتي قرية kami يا الله. يا الله naungi qarya kami dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Hindari qarya kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan suatu pengampunan bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan suatu rahmat bagi kami ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami berdosa, melainkan Kau ampuni kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami jahil, melainkan Kau ajarkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami
kau ingatkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami sakit, melainkan kau sembuhkan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jangan kau biarkan kami mati, melainkan dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makbulkan doa kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah, tunaikan permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah